Assalamualaikum, saya presenter yang pertama. Nama saya Nordina Aina binti Nordisham. Hai, nama saya Muhammad Izzat Rosmi. Saya ialah presenter kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah binti Abdul Halim. Konsep produk halal ialah makanan yang bersih, keselamatan dan jaminan kualiti, terutama pengguna Muslim. Hal ini memainkan peranan penting dalam kesedaran terhadap produk halal. Jadi, kami mengkaji pengetahuan dari segi faktor yang mempengaruhi kesedaran produk halal di kalangan pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idris Shah. Tujuan kami mengkaji faktor kesedaran produk halal di kalangan pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idris Shah, terdapat isu mengenai pada sesuatu produk. Sebagai contoh, di berita harian iaitu isu gula-gula jenama White Rabbit yang dikeluarkan oleh China yang mengandungi sumber haram dan menjadi pilihan kegemaran orang ramai, terutama pengguna Muslim. Oleh itu, tujuan kami mengkaji pengetahuan pelajar Muslim untuk mengetahui kesedaran mereka sama ada tinggi atau rendah. Okey, yang ketiga iaitu objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti faktor kepercayaan agama mempengaruhi pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idris Shah dalam kesedaran produk halal. Yang kedua, mengenal pasti faktor pendedahan media mempengaruhi pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idris Shah dalam kesedaran produk halal. Seterusnya, persoalan kajian. Yang pertama, adakah faktor kepercayaan agama mempengaruhi pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idris Shah mengenai kesedaran produk halal? Yang kedua, adakah faktor pendedahan media mempengaruhi pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idris Shah mengenai kesedaran produk halal? Yang kelima ialah signifikan kajian, iaitu yang pertama, pelajar, kedua, politeknik, ketiga, masyarakat. Seterusnya ialah kerangka kajian. Pemboleh ubah bersandar iaitu kesedaran produk halal, manakala pemboleh ubah tidak bersandar iaitu kepercayaan agama dan pendedahan media. Yang terakhir, kesimpulan bab 1, kajian ini bertujuan untuk menerokai lebih mendalam mengenai faktor yang mempengaruhi kesedaran tentang produk halal dalam kalangan pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idris Shah. Terima kasih pada Dini. Sekarang mari kita teruskan lagi dengan bab 2 iaitu ulasan kajian lepas. Pertama, pengenalan. Bab ini memaparkan hasil kajian lepas yang sedia ada yang mempunyai kepentingan dalam kajian ini. Dalam menghasilkan kajian ini, kami menggunakan karya pengkaji lain untuk memahami dan menyelidiki masalah kajian. Ulasan ini penting untuk menunjukkan pengetahuan dan idea yang telah dibentuk dalam kajian ini. Kajian ini adalah untuk mengkaji faktor kepercayaan agama dalam aspek penggunaan produk halal dalam kalangan pelajar Politeknik Sultan Idris Shah. Berdasarkan kajian yang dihasilkan oleh Nurul Huda, Ilmansyah dan Nawarini pada tahun 2018 menyatakan bahawa terdapat dua ulasan bagi kepercayaan agama. Yang pertama, mengetahui penggunaan produk halal dengan meningkatkan komitmen agama. Yang kedua, meningkatkan peranan masyarakat baik secara dalaman dan luaran dalam mengawal tingkah laku seseorang dalam mengambil produk halal. Menurut Mohani 2009, mengesahkan terdapat hubungan yang signifikan antara agama seseorang dengan persepsi mereka terhadap logo halal dan juga kandungan bahan yang digunakan. Namun, hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa tahap kesedaran halal pengguna Muslim masih rendah dan sikap mengambil mudah dari segi aspek halal kian membimbangkan. Menurut kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji sebelum ini, jelaslah bahawa kepercayaan agama mempengaruhi kesedaran terhadap produk halal kepada pengguna Muslim. Ketiga, pendedahan media. Pendedahan media boleh definisikan sebagai tahap di mana anggota khalayak mengalami pesan atau kumpulan mesej atau kandungan media tertentu. Dalam era globalisasi kini, media massa menjadi wacana popular sebagai sumber masyarakat mendapatkan maklumat tentang agama. Media massa juga menjadi sumber utama untuk menyebarkan maklumat kepada orang ramai, termasuk dalam menyampaikan idea dan menonjolkan isu-isu agama, seperti isu produk halal. Akhir sekali, menurut kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji sebelum ini, jelaslah bahawa pendedahan media mempengaruhi tahap kesedaran produk halal kepada pengguna Muslim, terutamanya kepada golongan pelajar. Kesimpulannya, jelaslah bahawa kepercayaan agama dan pendedahan media menjadi faktor utama dalam kesedaran penggunaan produk halal kepada pengguna Muslim, terutamanya kepada pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idris Shah. Seterusnya,
Saya menjemput Fatin Fatiah untuk meneruskan pembentangan ini. Okey, terima kasih Muhammad Izzat. Okey, saya akan terangkan bab 3 iaitu metodologi kajian. Okey, metodologi kajian ini ialah penyelidik telah menerangkan tentang cara atau kaedah yang telah digunakan bagi mendapatkan maklumat serta maklum balas daripada responden iaitu daripada pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idris Shah Sabah Benam. Okey, metodologi kajian, reka bentuk kajian ialah kaedah kuantitatif, pengumpulan data ialah kaedah data prima, persampalan ialah dari 40 responden iaitu semua pelajar Muslim dan analisis data ialah frekuensi peratusan populasi pelajar Muslim PSIS dipilih secara rawak dan enrollment soal selidik. Baiklah, seterusnya kesimpulan. Bab ini sangat penting dalam menjawab persoalan kajian secara keseluruhan untuk mendapatkan sebanyak mungkin perincian dan pengetahuan untuk projek kami dan penyelia kami membicarakannya bersama. Maklumat data individu yang akan diselidik untuk mendapatkan sesuatu keputusan manakala sampel pula adalah sumber untuk mendapatkan data. Oleh sebab itu, ini penting kerana soal selidik yang dibuat tanpa kajian akan membuat hasil kajian yang kurang memuaskan. Bab 4 hasil dapatan. Pengenalan. Penelitian ini bertujuan untuk membentangkan hasil kajian berdasarkan analisis yang tepat. Analisis digunakan dalam kajian ini untuk menjawab objektif dan persoalan kajian. Sebelum menyelidiki masalah ini, beberapa ujian statistik dijalankan seperti demografi dan skor rata sampel pemboleh ubah. Ini dilakukan untuk melihat apakah pemboleh ubah bebas berpengaruh kepada pemboleh ubah bersandar. Yang kedua ialah pecahan soalan. Terdiri daripada 5 bahagian iaitu yang pertama, bahagian demografi. Yang kedua, bahagian soalan saringan. Yang ketiga, bahagian kesedaran produk halal. Yang keempat, bahagian kepercayaan agama. Dan yang terakhir, kelima, pendedahan media. Pembincangan kajian. Okey, kesimpulan untuk perbincangan kajian. Kajian ini kami dapat mengenal pasti bagaimana pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idris Shah mendapat kesedaran terhadap produk halal. Di dalam pelbagai aspek, kami dapat melihat betapa pentingnya kesedaran terhadap produk halal di kalangan pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idris Shah. Melalui soal selidik yang telah kami adakan, selain itu, kami juga dapat melihat berapa peratus pengetahuan mereka terhadap kesedaran produk halal diperolehi melalui aspek kepercayaan agama dan pendedahan media. Hasil daripada penyelidikan ini, kami dapat mengetahui lebih lanjut bahawa kesedaran produk halal ini dapat sangat penting kerana melibatkan pengetahuan dalam produk halal terutama kepada pengguna Muslim. Dan seterusnya, bab 5, kesimpulan dan cadangan. Okey, soal selidik diadakan kepada responden melalui Google Form kerana dengan pandemik sekarang ini, untuk mencari responden adalah sukar bagi penyelidik dan menyebarkan borang soal selidik kepada responden memerlukan masa 4 minggu. Batasan ini menyumbang kepada kenyataan bahawa sejumlah kecil borang soal selidik telah diterima. Penggunaan pendekatan teknik telah dikenal pasti sebagai batasan. Para penyelidik menggunakan reka bentuk penyelidikan kuantitatif untuk mengumpulkan data dan untuk analisis ini. Okey, itu sahaja dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Implikasi kajian. Kajian ini dilakukan untuk menyelidiki tahap kesedaran pelajar terhadap produk halal dan faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap kesedaran pelajar terhadap produk halal amat baik. Kajian seperti ini wajar dilakukan dengan lebih meluas dan melibatkan populasi yang lebih besar. Seterusnya, hasil daripada kajian ini diharapkan dapat membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengenai produk halal di Malaysia. Kesimpulan chapter 5. Berdasarkan faktor-faktor yang diperoleh, satu kajian yang lebih perlu dijalankan pencarian maklumat produk halal dalam kalangan pelajar Muslim.